Cikgu, barang untuk projek RBT nak buat apa? Awak ada dua pilihan. Pertama, buat barang baru. Barang baru adalah barang yang original, barang yang belum ada dalam pasaran, atau barang yang mungkin wujud dalam masa depan tapi awak dah fikir hari ini. Kedua, awak buat inovasi kepada barang yang sedia ada. Saya cadangkan awak buat yang inilah, sebab awak bukannya boleh fikir sangat idea baru. Teknologi yang perlu ada dalam projek awak 5, tapi pilih 2. Awak boleh buat pembuatan mechanical, elektronik dan fashion. Okey, saya nak awak pilih buat inovasi kepada produk yang sedia ada. Apa contoh produk? Kipas, headset, semua barang itu adalah barang yang sudah ada dalam pasaran. Jadi awak tak perlu fikir lagi barang yang belum tiba-tiba ada cermin mata. Barang yang belum ada dalam pasaran. Jadi awak boleh pilih apa-apa barang yang ada dalam rumah awak. Tapi adakah produk anda mempunyai teknologi ini? Elektrik, mechanical, elektronik, fashion. Terlalu panjang. Saya namakan mereka semua sebagai PMF. Tapi ada satu masalah. Cikgu, saya tak tahu apa itu PMF. Jadi saya perlu ajar awak satu persatu. Kita mula dengan pembuatan. Pembuatan adalah apakah bahan, material yang awak guna untuk membuat awak punya produk. Material. Ini guna apa? Kayu. Ini guna apa? Plastik. Ini guna apa? Cardboard. Jadi anda perlu pilih apakah bahan yang awak nak guna. Saya senaraikan beberapa bahan yang awak boleh gunakan. Kayu, plastik, besi, kaca, gelas, cardboard, kain. Jap, ada masalah dekat sini. Macam mana kami nak buat barang ni? Itu ada satu masalah ya. Kayu, awak perlu cari kayu dan jadikan dia bentuk seperti ini. Awak mungkin boleh guna gergaji, pisau, apa-apa yang awak boleh gunakan dekat rumah. Potong dan jadikan dia seperti bentuk yang awak nak. Plastik. Awak boleh gunakan 3D printer kalau awak ada. Mungkin awak juga boleh gunakan plastik-plastik yang terpakai. Barang-barang yang sudah dibuang, awak perlu ubah bentuk barang yang awak kutip itu kepada bentuk yang berbeza daripada bentuk original. Kalau awak nak guna botol, awak pastikan produk awak nanti tak nampak macam botol. Awak just guna dia punya bahan sahaja. Kemudian besi sangat susah untuk dibuat sebab awak tak pandai nak membuat besi. Awak boleh potong besi, tapi saya tak rasa awak mampu buat kaca. Tak payahlah. Saya rasa cardboard antara yang paling mudah untuk pelajar. Sebab apa? Cardboard mudah dibeli dan murah dan mudah dipotong. Tapi cardboard ada jenis yang boleh, ada yang tak boleh. Jenis apa yang tak boleh? Cardboard yang tak boleh adalah cardboard yang nampak sangat tak cantik sudah digunakan. Ini sudah bengkok. Jadi awak guna kotak ni, awak tutup, awak wrap dengan kertas cantik dan awak kata, wah cikgu saya dah buat kotak. No. Cardboard yang boleh digunakan mestilah yang keras, yang cantik dan berkualiti. Selain itu awak boleh guna kain. Kain, bagaimana nak buat kain? Macam nenek awak buat kain. Itu barulah pembuatan kain, bukan beli kain yang sudah siap ya.
Tapi saya nak guna kain untuk saya punya fashion. Tak mungkin saya boleh buat ini semua. Boleh, awak boleh gunakan, tapi itu akan dikira untuk kategori fashion. Tak ada. Fashion sahaja. Okey. Fashion dibenarkan untuk guna kain. Cikgu, boleh tak saya beli barang yang sudah siap? Tak boleh. Awak tak boleh beli barang yang dah siap dan beritahu itu awak yang buat. No. Sekarang kita masuk tentang elektrik. Elektrik, awak perlulah ada circuit, perlu ada litar dalam awak punya produk. Cikgu, litar ini apa? Litar adalah satu sistem wiring yang mempunyai pergerakan elektrik. Untuk menjadi satu litar yang lengkap, awak perlulah ada switch, bateri dan beberapa komponen lain yang menghidupkan fungsi produk awak. Tapi yang penting perlu ada wire. Cikgu, boleh tak saya beli satu lampu dekat kedai dan saya stick only to my product? No. Untuk gunakan elektrik, awak mesti beli komponen sahaja dan combine all the components. Awak gabungkan komponen-komponen ini untuk menjadi satu litar. Contoh. Cikgu, produk saya adalah lampu. Kalau awak buat macam ni, saya tak tahu ini adalah lampu. Awak perlu lukis dia punya litar. Sekarang barulah saya tahu awak sedang buat satu lampu. Ada switch, ada bateri dan wire dia masuk ke bahagian atas kepada lampu. Barulah saya tahu itu elektrik. Adakah barang ini sudah lengkap? Lengkap kalau awak buat sendiri semua bahan yang lain sendiri. Awak guna cardboard, guna kayu sendiri. Ya, satu produk yang lengkap. Boleh dihantar. Seterusnya kita masuk mechanical. Mechanical adalah bahagian yang pelajar paling tak faham. Komponen-komponen yang awak belajar dalam buku teks ada 11. Siapa boleh ingat? Tak ingat. Kemudian awak kata awak tak tahu nak buat produk apa. Jadi ada banyak komponen yang awak boleh guna. Tetapi apa komponen yang awak faham? Saya rasa awak punya produk mungkin menggunakan komponen-komponen ini saja. Gear, tuas, gelongso, pautan. Gear antara komponen yang mungkin susah untuk awak buat. Tapi awak boleh cari dekat mana? Dalam awak punya correction tape. Gelongso apa-apa yang sliding. Awak punya curtain ni canliang. Pautan apa-apa yang attach. Contohnya awak punya window, tingkap awak ada satu benda yang connect kan? Itulah pautan. Saya rasa paling banyak pelajar akan guna adalah tuas. Tuas macam mana? Tengok. Ni saya punya gunting. Ini adalah sistem tuas. Awak rasa awak boleh buat produk dengan teknologi ni? Minyak. Ting. Jadi mechanical tak susah. Simple sahaja. Awak tengok awak punya barang dekat dalam bilik, mungkin ada lebih daripada 10 komponen. Awak punya selfie stick. Awak boleh tengok awak punya stapler. Kipas. Awak boleh tengok awak punya, tak tahu barang apa ada kat bilik awak. Contoh produk, candy dispenser atau pengeluar gula-gula. Awak boleh gunakan satu komponen mechanical dekat dalam ini. Apakah komponen mechanical yang boleh membuatkan gula-gula ini keluar dengan satu pergerakan?
Jadi dalam bentuk ini, apakah komponen yang saya buat? Tarik, terbuka tempat lain, lepas, naik semula. Apa ya? Komponen apa ya? Komponen apa ya? Adakah produk ni produk yang lengkap? Ya, jika kalau bahan ini awak buat sendiri. Atau yang awak gunting sendiri. Okey, sekarang kita masuk elektronik. Elektronik pula adalah satu level up, lebih susah daripada elektrik. Sebab apa? Awak perlu pandai guna electronic board. Kalau awak tak tahu guna, saya rasa awak lupakan sahajalah. Untuk guna elektronik susah sikit. Elektronik saya tak boleh senaraikan sebab semua komponen tu mungkin awak dah pernah belajar semasa junior 2, akhir tahun pernah belajar. Awak masuk dah bilik komputer, Arduino Uno. Ingat? Tak ingat? Tak pernah buat? Tak payahlah. Sekarang kita masuk bahagian akhir, fashion. Fashion terbahagi kepada dua, pakaian atau aksesori. Maksudnya apa-apa produk yang awak nak sebut fashion, mestilah sesuatu yang awak pakai pada badan awak. Cikgu, boleh tak saya nak buat tempat meletak kasut, kemudian saya hias cantik-cantik dan kata itu adalah fashion? No, awak tak pakai kotak itu pada badan awak. Awak tak boleh kata fashion pada produk yang bukan pada badan awak. Contoh-contoh barang yang boleh dibuat menggunakan teknologi fashion. Contohnya ini, awak boleh buat baju, seluar, skirt. Itu aksesori awak punya, boleh buat beg, topi. Tapi fashion sahaja cukupkah? Tidak. Selagi awak tidak tambah satu lagi teknologi, fashion awak tetap tidak dikira sebagai produk yang kami terima. Saya pun tak tahu awak nak letak apa pada pakaian. Awak nak letak lampu pada baju, nak letak speaker pada seluar awak, nak letak kipas pada awak punya skirt, beg. Awak nak letak lampu pada beg. Ada pelajar buat ni, saya pun tak faham kenapa. Topi awak nak letak apa? Susah sedikit. Saya benarkan awak nak letak apa-apa produk elektrik pada awak punya fashion. Tapi awak perlu jelaskan kenapa letak lampu itu di dalam awak punya laporan. Awak tak boleh letak apa-apa tanpa penjelasan. Ini adalah contoh produk yang paling popular tahun lepas. Beg ada lampu. Dia letak lampu LED kat dalam. Switchnya di dalam beg. Soalan saya, kenapa perlu ada lampu dalam beg? Untuk mudah cari barang. Tapi awak punya switch pun ada dekat dalam beg. Macam mana awak nak cari barang bila switch awak pun ada di dalam beg tu? Tak jumpa. Kedua, awak rasa bateri awak sekecil ini, awak boleh buat beg besar begini. Korek, jumpa bateri. Walaupun begitu, ramai pelajar yang buat dan saya terima saja. Tapi tak dapat markah banyak lah. Satu lagi masalah pelajar adalah bahagian elektrik ini dia beli dan dia stapler saja di dalam beg. Dia tak buat pun litar seperti yang saya suruh. Tak ada markah juga. Jadi, apa-apa barang yang awak nak buat, apa-apa produk yang awak nak buat, pastikan awak boleh jawab soalan cikgu nanti. Soalan biasanya akan tanya, apa fungsi produk? Kedua, apa teknologi yang awak guna? Ketiga, adakah orang nak beli produk awak ni? Yang ketiga ni penting sebab bab 3. Awak punya RBT adalah berkenaan dengan pemasaran. Awak kena pastikan produk awak sesuai untuk dijual kepada orang lain. Kalau produk awak tak cantik, bagaimana awak nak mempromosikannya? Baiklah, kesimpulan,
saya akan senaraikan beberapa produk yang mungkin ada dalam kepala awak. Saya tahu ramai yang akan buat kipas nanti. Tengoklah. Jika anda buat kipas, pastikan anda buat kipas itu dengan cantik. Kerana terlalu ramai pelajar yang buat kipas, saya akan tengok kipas yang paling cantik dan paling berfungsi. Yang itulah markah yang paling tinggi, dan sesiapa yang buat produk yang kurang cantik, maka awak akan terlalu rendah. Sebab ada orang buat terlalu cantik. Semua orang buat kipas. Saya buat contoh lakaran kipas. Kipas saya mungkin nampak design simple, tapi awak rasa nak beli bentuk macam ni? Mungkin tak, mungkin ya. Tapi saya rasa produk ini lebih baik daripada ini. Botol air, bateri, switch, kipas. Ini yang paling banyak tahun lepas. Jadi bila awak dah buat barang, awak boleh jelaskan apakah teknologi yang saya guna di sini. Teknologi pertama ialah saya guna elektrik. Sebab apa? Ada sistem litar, ada bateri, ada switch, ada kipas dan ada motor DC. Ada motor DC. Jadi ini adalah teknologi pertama. Apa teknologi kedua? Teknologi kedua saya adalah pembuatan. Apa yang saya buat? Saya buat sendiri badan kipas ini. Using the casing of the fan, saya buat sendiri. Saya guna cardboard. Ambil cardboard, saya gunting, cantik-cantik gam dan buat seperti bentuk kipas yang cantik. Itu adalah pembuatan. Dan kalau awak guna botol, kemudian awak letak kipas di depan, adakah itu pembuatan? Awak tak tukar langsung bentuk botol itu. Tak ada markah. Saya bagi contoh lain, lampu. Saya buat lampu yang sedikit kompleks. Lampu ini, awak lihat, dia ada bentuk yang agak pelik, tidak biasa. Lampu ini saya jelaskan boleh dipusing. Di bahagian dalam ada satu roda. Ada galas berbola. Dari mana saya dapat galas berbola itu? Fidget spinner. Saya juga akan letakkan switch. Dan saya akan letakkan bateri serta lampu. Jadi ini adalah satu lampu yang boleh dipusingkan secara manual. Dan dia adalah satu produk yang sedikit berbeza daripada lampu biasa. Apakah dua teknologi yang saya guna? Elektrik. Saya gunakan sistem elektrik. Awak dah faham dah rasanya. Kedua, saya guna teknologi pembuatan. Semua badan lampu ini saya guna sendiri. Saya guna daripada cardboard dan kayu. Saya guna chopstick. Saya guna cardboard dan kertas warna. Kemudian saya juga gunakan kayu. Semua benda yang boleh dijumpai di tong sampah. Mungkin saya ada teknologi ketiga. Saya ada mechanical. Di mana mechanical? Tadi saya gunakan galas berbola di bahagian dalam untuk dia berpusing. Saya dah ada 3, lebih daripada yang guru minta. Okeylah. Jadi kesimpulannya, awak boleh mula fikir barang apa yang ada di sekeliling awak. Paling mudah memanglah lampu dan kipas. Awak boleh jumpa barang lain lagi di rumah. Kita masuk sesi soalan. Cikgu, bolehkah saya beli barang dan saya just connect guna double tape? Saya beli satu akuarium, saya beli satu lampu di kedai DIY dan saya stick together menjadi akuarium ada lampu. Bolehkah? No. Awak secara asasnya tidak membuat apa-apa. Akuarium awak beli. Adakah itu teknologi pembuatan? Tak. Awak beli lampu LED dari kedai dan awak stick dalam akuarium. Ada tak awak buat apa-apa litar sendiri? Tidak. Jadi tak boleh guna barang yang dibeli seperti ini. Cikgu, saya nak buat satu kain. Kain ini apa teknologi ni? Cikgu, saya nak buat satu permainan. Saya nak buat seperti projek Junior 2 Automata. Minta maaf, tak boleh buat apa-apa permainan. Kita nak satu gadget yang berfungsi untuk memudahkan hidup manusia. Permainan walaupun sebenarnya berfungsi untuk hilang stres, tapi tidak dibenarkan. Cikgu, saya nak buat robot. Awak boleh buat robot kalau awak buat sendiri semua pengaturcaraan, awak buat sendiri semua komponen. Ya, awak dibenarkan.
Tapi sebenarnya saya tidak menggalakkan apa-apa produk yang terlalu mahal kerana produk awak akan disimpan di dalam stor sekolah selama 1 tahun. Mungkin barang awak tidak akan dikembalikan lagi. Cikgu, bila nak hantar projek? Kita akan hantar projek bulan 6 rasanya. Baik, jika anda ada soalan lagi, boleh tanya saya di Facebook. Baik, awak kena tahu buat projek RBT ni tidak mudah. Perlu ambil masa, duduk, ambil kertas, ambil pen, fikir idea dan cuba lakar dengan baik. Awak tak boleh buat lakaran dalam 1 minit sahaja. Lakaran sangat penting. Lakaran, label, ukuran berapa cm. Lakaran perlu ada dahulu sebelum awak buat barang. Awak tak boleh membina rumah tanpa ada plan untuk membina rumah. Macam mana nak buat rumah tak ada plan? Terus ambil batu, stack jadi rumah ke? Ingat, perancangan penting. Jangan tunggu sehingga bulan 6 Jun baru awak nak buat. Mati. Saya akan pastikan awak mati sebelum saya.